A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dipertemukan, kita masih lagi dipanjangkan usia untuk berada bersama-sama atas dunia ini, dan alhamdulillah sama-sama kita memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Moga-moga Allah melapangkan urusan kita, dan moga-moga Allah memberikan segala kebaikan atas segala orang kata apa, niat baik kita. Allah memberikan ganjaran yang terbaik untuk kita semua. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kaifahalukum, apa khabar? Abang-abang, kakak-kakak, adik-adik tiga kita yang kembali bersama Ustaz Risham Abidin seramanya pada pelajaran kali ini. Dan saya doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tercinta. Alhamdulillah, kita akan teruskan dengan pembelajaran pada hari ini, pelajaran yang ke-15. Pelajaran yang ke-15, konsep fardu ain dan fardu kifayah. Pelajaran bagi pelajar tingkatan 3. Boleh? Sedia? Okay, jom kita mulakan pelajaran pada hari ini. Yang seperti biasa, kita mulakan dengan keadaan duduk kita dalam keadaan yang paling seronok, paling sempoi, paling relax, paling mudah untuk kita belajar, dan insya-Allah segalanya akan mudah masuk. Dan kita mulakan baca Quran Al-Fatihah, dan kita teruskan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Teruskan dengan doa penarah hati. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pastikan setiap peralatan kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sempurna, siap diperhidangkan macam makan pula kan. Siap berada di hadapan para pelajar sekalian. Buku teks terutamanya, mungkin untuk rujukan kita, buku teks itu penting sebab semua slide ataupun semua bahan yang Ustaz kongsikan semuanya daripada buku teks. Macam tu cerita dia. Dan kepada para pelajar yang berkesempatan, berpeluang untuk download bahan Ustaz share di bawah, silakan download. Ustaz halahkan semua, print, dan boleh tulis sikit saat gini bila ada mungkin ada penambahan kan, macam tu kan. Dan ikhlaskan hati kita belajar dengan penuh fokus. Mudah-mudahan dapatlah pelajaran kita pada hari ini bidang fiqh. Bidang fiqh, muka surat 120 122. Pendek saja pelajaran kita pada hari ini, pendek saja. Jadi kita boleh terus masuk. Benar, boleh noh, insya-Allah. Pelajaran 15, konsep fardu ain dan fardu kifayah. Baik, mungkin para pelajar dah biasa dah dengan istilah fardu ain. Mungkin dah tahu maksud fardu kifayah. Namun hari ini kita akan lebih, orang kata lebih fokus insya-Allah, dan kita boleh bincang bersama. Jadi mungkin ada yang nak bertanya soalan, Ustaz alukan sebarang persoalan, boleh tulis komen di bawah untuk bertanya ke mana apa-apa soalan, insya-Allah Ustaz boleh jawab, Ustaz jawab, dan kita boleh kongsi bersama. Baik, kita akan masuk dulu dengan maksud fardu ain dan fardu kifayah. Apakah maksudkan dengan fardu ain? Terlebih dahulu kita tengok pada maksud dan contoh untuk lebih mudah. Semua dalam buku teks dan kita boleh kongsi bersama. Maksud fardu ain ialah tuntutan. Tuntutan ni benda yang wajib. Nak abang cerita ni, tuntutan yang wajib, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas setiap orang Islam yang mukallaf. Mukallaf ni yang ditaklifkan tanggungjawab tersebut kepada mereka, yang diperintahkan untuk melakukan ibadah tersebut. Ni mukallaf ni. Okey.
Jadi sekiranya tuntutan ini tidak dilaksanakan, maka individu tersebut akan berdosa. Maknanya fardu ain ni ialah perkara wajib. Tulis di situ wajib. Benda yang buat dapat pahala, tak buat berdosa. Faham tak? Nak lebih faham, jom kita tengok contoh. Antara amalan, antara perkara yang melibatkan fardu ain, antara contoh ialah menutup aurat. Fardu ain maknanya apa? Wajib tutup aurat, kan? Kalau tak tutup aurat dapat apa? Dosa. Ni bukan sunat lah, wajib. Jadi kalau tak tutup aurat maka berdosa. Jadi kita dituntut untuk menutup aurat apabila dah sampai masanya, ini baligh, umur baligh, kena tutup aurat. Kalau tutup aurat maka berdosa. Begitu juga dengan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Kalau buat solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tinggal, maka berdosa. Kerana solat fardu adalah wajib. Fardu ain. Fardu ialah fardu, tuntutan. Ain ialah benda yang ditetapkan perintah kepadanya. Jadi wajib. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Dapat? Jadi semua ini, contoh ini lebih mudah faham bahawa bila kita buat dapat pahala, tak buat berdosa. Boleh, tak ada pilihan, no choice, tak boleh pilih-pilih. Ini dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya kita kena follow dan ikut, dan niat kita untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pahala milik kita. Okey, faham? Boleh cantik fardu ain. Kemudian kita masuk kepada fardu kifayah pula. Fardu ain tadi wajib. Fardu kifayah, okey, sebelum kita masuk dengan makna dia dengan contoh sekali, biasa dengar ada orang kata fardu kifayah ni orang lain buat kita tak payah. Biasa dengar. Itu istilah nak mudah faham. Bukan maknanya istilah tu nak suruh kita buat macam tu. Orang lain buat kita tak payah, bukan macam tu. Nak mudah faham, bila orang lain buat kita dah terlepas daripada tuntutan tersebut. Jadi nak lebih makna, nak lebih faham maksud dia, kita tengok bersama. Tuntutan yang telah, ni maksudnya fardu kifayah, tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuntutan juga perkara yang wajib juga buat, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas masyarakat Islam secara kolektif, secara kelompok, secara tertentu. Faham tak maknanya? Faham maknanya? Tertentu saja, tertentu. Perkara yang wajib Allah suruh masyarakat Islam ini buat dalam keadaan tertentu, waktu tertentu, syarat tertentu. Ni Allah tetapkan. Sekiranya sebahagian sahaja melaksanakan tuntutan fardu kifayah ini, maka gugurlah kewajipan tersebut ke atas orang Islam yang lain. Maknanya tuntutan juga, perkara wajib juga, tapi Allah telah menetapkan secara ada syarat dia. Kalau buat, ada setengah orang buat, maka yang lain tak buat, orang lain ni dapat dosa tak? Tak dapat. Jadi yang lain ni terlepas daripada kewajipan tuntutan melaksanakan tersebut. Faham tak? Kalau tak faham, kita tengok contoh. Tak faham, kita tengok contoh. Contoh yang diberikan ialah menguruskan jenazah. Adakah apabila seorang jenazah perlu diuruskan, semua orang Islam yang ada di tempat itu kena uruskannya? Tak. Wajib tak uruskan jenazah? Wajib. Akan tapi semua orang kena pergi? Tak. Siapa yang kena pergi? Setengah sahaja. Jadi bila setengah ni buat, yang lain ni kena buat tak? Tak payah dah. Jangan duk pergi kalut, benda ni wajib, aku tak buat, dosa ni. Jangan duk buat cempera. Tak. Fardu kifayah, apabila dah sekelompok melaksanakan tuntutan kewajipan tersebut, maka yang lain dah terlepas. Faham? Cantik. Itu anak-anak yang hebat. Faham? Nak lebih faham, kita tengok pula usahawan Muslim. Maknanya apa? Tuntutan untuk menyediakan perkara yang diperlukan oleh orang Islam ini melalui perniagaan. Kena ada orang yang melakukan perniagaan ataupun menyediakan keperluan dari sudut patuh syariahnya,
dan lebih penting halalan thayyibannya, dari sudut kebersihannya yang datang daripada orang Islam sendiri. Tak? Maknanya kalau ada usahawan muslim yang dah buat benda tu, maka yang lain kena buat tak payah. Kan tak payah, tak perlu. Macam tu. Cantik. Solat berjamaah juga merupakan fardu kifayah. Jadi kalau ada orang yang melakukan solat jemaah di satu tempat, di satu kampung, di satu taman contoh, alhamdulillah, yang lain tak buat, tak apa. Akan tapi kalau di satu tempat tak ada orang melakukan solat berjemaah, maka apa yang berlaku? Maka keseluruhan orang yang berada di tempat itu sedang menanggung dosa kerana tidak melakukan tuntutan fardu kifayah ini. Faham tak? Boleh, insya-Allah. Kalau tak faham boleh tanya kat bawah. Ada komen kat bawah, kita boleh sama-sama kongsi, insya-Allah. Okey, itu di sudut maksud. Sekali lagi secara mudahnya, fardu ain wajib, fardu kifayah wajib juga. Akan tetapi kalau orang lain buat, kita dah tak ada dah kewajipan tersebut. Cantik. Kemudian kita tengok pula pada kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah. Apakah yang akan berlaku? Apakah dapatan? Apakah hasil apabila dilaksanakan fardu ain dan fardu kifayah ini? Apabila faham, bila laksanakan, dia akan memberikan kesan. Kita tengok dulu pada diri masyarakat. Kita tengok pada diri. Yang pertama akan membentuk kepribadian muslim yang sejati. Apabila dia dah faham tentang kewajipan pada diri dia, dia melaksanakan solat fardu dia melaksanakan tuntutan menutup aurat dia, maka dia dapat membentuk pribadi muslim yang hebat, pribadi muslim yang baik, yang mana solat ini mampu untuk mencegah perkara mungkar. Apabila menutup aurat, maka dirinya terjaga daripada fitnah. Itu boleh menyebabkan dirinya menjadi seorang muslim yang baik. Kemudian membudayakan amalan mulia dalam kehidupan. Sememangnya betul lah, kerana dia menjaga auratnya, menjaga solatnya. Kemudian apa lagi? Benda-benda yang wajib ni, puasa Ramadannya. Apabila dia buat benda-benda yang wajib kepada diri dia, maka amalan-amalan ini akan membentuk dirinya agar menjadi insan yang mulia. Faham tak? Jadi benda yang baik akan keluar daripada badan kita. Semuanya adalah datang daripada benda yang baik masuk dalam diri kita. Jadi nak dapat hasil yang baik, kena masuk yang baik. Faham tak? Kalau masuk benda yang tak baik, nak dapat benda yang baik, mana mungkin akan dapat. Jadi macam tu cerita dia. Boleh? Laju sangat kah? Kau agak kurang faham lorat utara ni kan. Allah minta maaf lah Ustaz, tak boleh nak tukar dialek ni. Dia boleh tapi lambat sikit. Jadi dia jadi utara juga. Dia main peralih Kedah ni juga, tak payah. InsyaAllah. Okey, yang ketiga, membentuk keseimbangan rohani dalaman kita dan jasmani, dalaman luaran seimbang sama, serta keseimbangan emosi. Emosi berkaitan dengan mental kita dan intelek. Minda kita, mental dan minda sama. Jasmani luaran, dalaman diri, rohani dalam. Jadi semua akan jadi seimbang, sama je. Sebab apa? Apa yang Allah suruh kita buat. Bila kita buat apa yang Allah suruh, insya-Allah segala apa yang keluar daripada badan kita semuanya akan jadi yang terbaik. Dan yang last sekali, pada diri ke sana, urusan menjadi individu kreatif dan inovatif. Apa maksud kreatif? Sentiasa melakukan benda yang orang kata memberikan kebaikan kepada orang lain dalam bentuk terkini ataupun dalam bentuk yang special. Gitu. Orang mudah ikut, orang mudah buat. Inovatif, benda baru. Inovatif, benda baru yang memudahkan urusan kehidupan manusia. Dapat cantik. Kemudian masyarakat, apabila dihayati fardu ain dan fardu kifayah, akan membentuk masyarakat yang bertanggungjawab. Contoh macam tadi, bila kita berbicara tentang solat berjemaahnya,
bicara tentang keperluan menguruskan jenazahnya, maka lahirlah masyarakat yang bertanggungjawab. Kemudian membina masyarakat yang berdisiplin serta mematuhi undang-undang. Adanya undang-undang di jalan raya, wajib patuhi. Undang-undang di tempat awam, wajib patuhi. Maka akan membentuk masyarakat yang berdisiplin dan mematuhi undang-undang. Dan yang ketiga, mewujudkan masyarakat saling bantu-membantu antara satu sama lain. Memang betul lah, sebab datangnya daripada amalan yang dilakukan dalam masyarakat tersebut. Apa yang contoh saling bertegur sapa kan, saling solat berjamaah sama-sama, masya-Allah kan. Ada kenuri mungkin saling ziarah menziarahi. Itu boleh mewujudkan masyarakat yang saling membantu antara satu sama lain, dan keperluan hidup masyarakat Islam dapat dipenuhi. Boleh, 4 tu boleh highlight lah di mana-mana. Key yang boleh kita ingat, ini adalah isi bagi kesan penghayatan pada sudut masyarakat. Dan kita tengok kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah pada negara. Ini sah. Yang pertama, negara aman dan bebas daripada kejadian jenayah. Dah saling mengawasi, saling menjaga, saling bantu-membantu sama masyarakat, maka negara tersebut akan bebas, negara tersebut akan aman daripada sebarang anasir jahat, jenayah dan sebagainya. Pentadbiran negara berjalan lancar kerana diurus dengan telus. Apabila adanya keimanan kepada Allah, tak mungkin dia akan melakukan pecah amanah, tak mungkin dia akan melakukan rasuah, tak mungkin dia akan melakukan salah guna kuasa. Jadi apabila penghayatannya kepada fardu ain, solat dia dijaga, puasanya jaga, auratnya jaga, insya-Allah pentadbiran negara akan terjaga. Macam tu lah. Jaga diri sendiri, Allah akan jaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Kan? Tidak. Ekonomi negara berkembang dengan pesat. Dah negara bebas daripada jenayah, negara diurus dengan baik, maka ekonomi negara akan berkembang. Dia punya tingkat-tingkat macam tu. Bebas jenayah akan jadi dan negara diurus dengan baik, ekonomi akan berkembang pesat, dan pembangunan juga dapat dilaksanakan dengan terancang dan bersepadu. Ini kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah dari sudut negara. Boleh dapat, insya-Allah dapat semua. Okey, yang ni contoh hubung kait antara fardu kifayah, fardu ain dan fardu kifayah. Kita tengok dulu pada fardu ain. Nak kaitkan. Okey, setiap orang Islam wajib menunaikan solat. Antara syarat sah solat termasuklah menutup aurat. Faham tak? Benda yang wajib fardu ain ialah solat. Jadi syarat sah solat kena tutup aurat, kena pakai pakaian yang menutup benda-benda yang perlu kita tutup. Maka apa yang kita nak kaitkan dengan fardu kifayah ialah untuk memenuhi keperluan pakaian orang yang menutup aurat, pakaian yang menutup aurat, jubahnya, baju Melayunya, kain pelekatnya, kemudian apa lagi, telekungnya, kan. Perlu ada orang Islam yang membekalkan keperluan tersebut. Jadi semua akan kena buat baju, semua akan kena buat kain, semua akan kena buat telekung? Tak, setengah saja, tak semua. Jadi kemahiran dalam pembuatan benang, kemahiran dalam mencipta mesin jahit, dan kemahiran menjahit bagi mencipta pakaian yang menutup aurat ini adalah fardu kifayah bagi memenuhi tentuan fardu ain. Cantik, dapat, baik. Fahim tu? InsyaAllah boleh nah. Jadi berkaitan antara fardu ain dan fardu kifayah ini sangat-sangat penting untuk kita hayati. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Pelajaran 15, konteks fardu ain dan fardu kifayah, pelajaran tingkatan 3. Ustaz harapkan, Ustaz doakan agar kita semua beroleh kebaikan dan manfaat bersama. Jangan lupa kepada yang ingin bertanya soalan, Ustaz open, Ustaz buka. Boleh type komen di bawah, ataupun mungkin bagi ucapan terima kasih, ataupun doakan Ustaz dan doakan sama-sama kita semua, insya-Allah
like like sangat, like komen, like video kan, dan share insya-Allah. Kemudian bolehlah subscribe pada yang belum subscribe. Moga-moga kita dapat berkongsi lagi di masa-masa hadapan. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih ustaz-ustaz juga yang sudi berkongsi ilmu kita pada hari ini bersama anak-anak murid kita. Moga-moga kebaikan dapat membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Jumpa lagi. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.